Suara saya boleh dengar tak? Boleh dengar ya? Boleh mula A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal has 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a 'alal huda wa dilala ilal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardati wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma atina ma ataita li ibadikas salihin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina qawlan wa fi'la. Allahumma arzuqna mahabbatan nabiy sallallahu alaihi wasallam ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma yassirna wa la tu'assir alaina ya arhamar rahimin. Bismillah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abdal abidin wa dahra dahirin. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa uluma syaikhina fid daraini amin. Warrusla fi muharrami al-muharram arsalahum ila muluki fa'lam. Ila akhirih. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat sambung lagi pengajian kitab Urjuzah Al-Mi'iyah fi Hali Ashrafil Bariyah. Alhamdulillah kita sudah berada di bait yang ke-79 insya-Allah. Kalau tidak ada panggil apa-apa halangan, insya-Allah esok kita boleh khatamkan. Kelas seterusnya nanti kita boleh terus khatamkan, hanya berbaki 20 bait sahaja lagi, insya-Allah. Jadi kita berada pada tahun yang ke-7. Sebelum masuk tahun ke-8 kita berada pada tahun yang ke-7. Warusla ay arsala ar-rusla fi muharrami al-muharram. Nabi SAW mengutuskan rasul-rasulnya, utusan-utusannya fi Muharram, pada bulan Muharram, al-Muharram yang dimuliakan. Arsalahum, Nabi mengutuskan mereka ar-rusul ilal muluki, kepada muluk, kepada pemerintah-pemerintah, pemimpin-pemimpin. Fa'lam, ketahuilah engkau. Jadi pada tahun yang ke-7 ataupun setengah pandangan mengatakan pada akhir tahun ke-6. Nabi SAW menghantar utusan Nabi selepas dimeterainya perjanjian Hudaibiyah pada tahun yang ke-6. Jadi Quraisy dan Nabi SAW telah buat persepakatan gencatan senjata selama 10 tahun. Maka Quraisy tidak boleh mengancam Rasulullah SAW. Nabi bebas berdakwah. Orang Islam bebas berdakwah. Nabi pun tulis surat kepada raja-raja dan pemimpin-pemimpin. Cuma empire yang besar pada ketika itu ialah empire Rom dan juga empire Parsi. Jadi
Nabi SAW hantar kepada Raja Rom, Herakle, ataupun kalau kita transliterasikan jadi Hercules, Raja Rom yang ketika itu dipanggil dengan nama Kaisar. Raja di gelaran dia Kaisar, namanya Herakle ataupun Hercules. Jadi dihantar surat kepada Raja Rom yang ketika itu berada di Al-Quds, di Palestin, di Quds. Jadi ketika itu Palestin ni, Quds ni di bawah pemerintahan Rom. Jadi Nabi hantar surat. Yang bawa surat tersebut ialah Dihyah Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi. Jadi Dihyah Al-Kalbi ni bawa surat tu berjumpa dengan Raja Rom. Bila sampai surat tersebut, Raja Rom meminta pegawainya untuk cari orang sekitar yang daripada bangsa Arab untuk dia nak siasat siapakah yang menghantar surat pada dia ni. Nak mensiasat biografi ataupun latar belakang baginda Rasulullah. Dia tahulah siapa orang terdekat yang ada ketika itu di Palestin yang boleh dia tanya soalan. Akhirnya ketika itu Abu Sufyan ada di Quds ketika itu, sedang datang untuk berniaga, maka dibawa Abu Sufyan ni kepada Raja Rom. Dalam masa yang sama, Dihyah Al-Kalbi ada dalam majlis tersebut. Sebelum dibacakan surat tersebut, maka ditanya kepada Abu Sufyan beberapa soalan. Ini yang menariknya. Jadi ditanya kepada Abu Sufyan beberapa soalan yang mana pada mulanya Raja Rom meminta Abu Sufyan duduk di hadapan. Orang lain duduk di belakang. Kerana kalaulah sekiranya Abu Sufyan tu menipu, bercakap bohong, maka orang belakang boleh isyaratkan kepada raja bahawasanya Abu Sufyan ni tengah bercakap bohong. Itu tujuannya. Maka ditanya pada Abu Sufyan, kamu ni daripada kabilah yang sama? Maka Abu Sufyan kata, aku orang paling dekat kabilah dengan dia. Kenapa? Kerana Abu Sufyan daripada kabilah keturunan Bani Abdul Manaf. Begitu juga Nabi Muhammad SAW, Bani Abdul Manaf. Walaupun Abu Sufyan bukannya Bani Hashim. Tapi bertemu Nabi dan Abu Sufyan dengan Bani Abdul Manaf. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, Abu Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Jadi bertemunya nasab Abu Sufyan dengan Nabi Muhammad pada Abdul Manaf. Boleh. Walaupun bukan daripada kabilah Hashim. Jadi Abdul Manaf tu ayah kepada Hashim. Jadi Abu Sufyan kata, aku orang yang paling dekat kerabat dengan dia. Maka ditanyalah soalan kepada Abu Sufyan. Bagaimana nasab orang ini? Adakah dia orang yang mempunyai nasab yang baik? Maka Abu Sufyan kata, ya, huwa dhu nasab. Huwa fina dhu nasabin. Dia merupakan orang yang mempunyai nasab yang baik. Kemudian ditanya lagi tentang Nabi Muhammad SAW. Siapa yang mengikutnya? Adakah orang yang mana mempunyai kedudukan ataupun orang yang tidak punya kedudukan? Maka Abu Sufyan menyebut bal du'afa'uhum. Yang mengikut dia orang yang lemah. Orang yang tidak punya kedudukan. Walaupun dalam pengikut Nabi Muhammad adanya Abu Bakar, adanya Umar. Tapi kebanyakan pengikut yang mengikut Nabi Muhammad SAW ialah daripada orang yang tidak ada kedudukan. Kebanyakan, majoritinya. Kemudian ditanya lagi, bagaimana peperangan kamu dengannya? Maka dijawab oleh Abu Sufyan, al-harbu bainana sijal. Kami ni panggil bersilih ganti. Kadang-kadang kami yang menang, kadang-kadang dia yang menang. Dan sekarang ni kami tengah ada perjanjian dengannya. Perjanjian apa? Damai. Kami tak tahu apa yang dia akan lakukan selepas ini. Itu jawapan Abu Sufyan. Kemudian ditanya lagi, bagaimana iman? Ada orang beriman, adakah bertambah atau berkurang? Maka dijawab oleh Abu Sufyan, mereka semakin bertambah. Dan adakah orang yang beriman itu murtad kerana bencikan agama?
Maka Abu Sufyan kata tidak. Maka ditanya adakah dia sebelum ini pernah menipu? Maka Abu Sufyan kata tidak. Dia tidak menipu. Maka barulah Allah Masya Muhammad, Nabi SAW, Herakl jawab. Herakl sebut, dia kata begitulah Nabi, apabila diutuskan, dia diutuskan daripada orang punya nasab yang baik, keturunan yang baik. Begitulah pengikutnya, kebanyakannya daripada orang yang lemah, dan bila mana iman masuk ke dalam hati mereka, maka tidak akan keluar, dan juga orang beriman itu akan semakin hari semakin bertambah. Jadi Herakl sendiri yang mana mengakui bahawasanya apa yang diucapkan oleh Abu Sufyan itu benar. Jadi akhirnya Herakl kata kalau betul apa yang kamu ucapkan itu, pemerintahannya akan sampai di bawah tapak kaki aku ni. Maksudnya apa? Isyarat bahawasanya pemerintahan Islam tu akan sampai ke Quds. Dan benda tu memang betul-betul berlaku lah pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Quds telah dibuka oleh Umar Al-Khattab di bawah pemerintahan Islam. Jadi Abu Sufyan pun keluar. Abu Sufyan kata ajaib sungguh urusan Muhammad ni. Sampai ke raja pun takut dengan dia. Sebab kita kena ingat Empire Rome ni bukan kecil. Bukan macam pemerintahan kabilah-kabilah, tidak. Dia besar, empire. Jadi terkejutlah Abu Sufyan, macam mana Raja Rom ni boleh rasa tergugak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga lepas tu Herakl ni dia kumpulkan pemimpin-pemimpin dia di satu ruang dalam istana dia, dikunci pintu. Sebab bila baca surat Nabi Muhammad SAW, antara isi surat tersebut Nabi SAW kata aslim taslam, kau masuk Islam, kamu akan selamat. Jadi pun kepada pengikut, kalau kamu nak tak kita ni dapat kejayaan dengan ikut Muhammad. Jadi bila dengar benda tu, pengikut dia ni, pemimpin-pemimpin ni semua dah kalut. Dah tak nampak, tak setuju nak keluar daripada ruangan tersebut, orang besar-besar dia. Jadi akhirnya Herakl takut dia akan digulingkan, maka akhirnya Herakl kata apa? Herakl kata, aku hanya menguji kuat manakah agama kamu. Aku hanya bergurau, aku nak menguji saja sejauh mana kamu pegang dengan agama Kristian. Jadi sebenarnya Herakl tahu apa yang mana dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu betul. Cuma disebabkan dia sayang kerajaan dia, akhirnya dia tidak beriman dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Sekejap kita keluar. Itu surat yang dihantar oleh Dihya Kalbi kepada Raja Rum. Jadi walaupun Raja Rum itu tidak beriman, tetapi dia tidak mengapa-apakan utusan tersebut dan dia menerima surat itu dengan baik. Kemudian dihantar juga surat kepada Kisra, Raja Parsi, oleh Abdullah bin Huzafah. Dihantar kepada Kisra, Raja Parsi, oleh Abdullah bin Huzafah. Tapi Raja Parsi ni sombong. Bila dapat surat tersebut, dia koyak surat tersebut. Dia kata macam mana ada orang letak nama dia terlebih dahulu daripada nama aku.
Kerana daripada isi surat tu pada mulanya Assalamualaikum, kemudian min Muhammad, daripada Muhammad Abdillah wa Rasuli, hamba Allah dan Rasulnya kepada Kisra, Malikul Fars. Jadi bila mana didahulukan nama Muhammad dan nama dia, dia rasa macam tergugat. Maka dia marah. Dia akhirnya dikoyak surat tersebut. Ni panggil Raja Rom Kisra ketika tu, Raja Parsi Kisra. Sehingga akhirnya bila tahu berita bahawasanya Kisra ni, Raja Parsi ni koyak surat Nabi, Nabi kata apa? Mazzakallahu mulkahu kulla mumazzak. Moga-moga Allah Ta'ala hancurkan kerajaan dia. Dan memang betul, selepas daripada itu, raja tersebut dibunuh oleh anaknya sendiri, sehingga bertukar kerajaan. Ya, jadi dibunuh anaknya sendiri. Walaupun Kisra ni hantar orang untuk bawa Nabi Muhammad kepada dia, tapi sebabkan dia mati terlebih dahulu, dibunuh oleh anak sendiri, bila anak dia naik tahta, anak dia batalkan rancangan ayahnya tersebut. Kemudian ada lagi yang dihantar, antaranya Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah ni utusan Nabi ke mana? Ke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kepada Muqawqis. Kepada Muqawqis, Raja Mesir ketika itu, yang mahu di bawah naungan tentera kerajaan Rom. Jadi di bawah naungan Rom lah. Jadi Hatib ni hantar surat kepada Muqawqis. Bila mana Muqawqis, Raja Mesir, baca surat tersebut, Raja Mesir kata, kenapa dia Nabi? Kalau dia Nabi, kenapa dia tak doa sahaja kepada kaumnya dengan kehancuran? Bila mana dia diusir daripada kediaman dia sendiri, bila dia keluar daripada Mekah, kenapa dia tak doakan keburukan ke atas kaum dia? Maka Hatib ni orang bijak juga. Dia jawab apa? Dia jawab, bukan kerana ketika mana Nabi Isa itu hendak dibunuh oleh kaumnya, kenapa tidak Nabi Isa itu doakan kehancuran kepada kaumnya? Maka bila dengar benda tu, Muqawqis kata, kamu ni bijak. Mesti datang daripada orang yang bijak juga. Anta hakim, ja'a min indil hakim. Kamu ni orang bijaksana. Datangnya daripada orang bijaksana juga. Jadi Muqawqis ni tidak beriman, tapi dia tiba surat tu dengan baik. Dia bagi hadiah pula untuk sampaikan kepada Nabi SAW. Hadiah dia baghlah. Baghlah ni keldai kacukan kuda. Kuda kacukan keldai ni, muka kuda tapi badan keldai, baghlah. Jadi dihadiahkan kepada Nabi. Yang mana baghlah ni namanya Duldul. Baghlah Nabi yang dihadiahkan oleh Muqawqis ni namanya Duldul. Dan dihadiahkan juga Jariyah, perempuan. Hamba perempuan dihadiahkan kepada Nabi. 2 orang. Seorang yang bernama Maryah, yang seorang lagi namanya Sirin. Jadi Maryah Kiptiyah kan. Kipti itu merujuk kepada rakyat Mesir, bangsa Kipti. Jadi Maryah Kiptiyah dihadiahkan kepada Nabi, dan seperti juga Sirin dihadiahkan kepada Nabi, tapi Nabi bagi Sirin ni kepada Hasan bin Thabit. Yang mana Maryah Kiptiyah inilah yang menjadi Ummul Walad, ibu kepada anak Nabi SAW, iaitu Ibrahim. Jadi Ibrahim, anak lelaki Nabi yang mati kecil juga, ialah anak kepada Maryah Al-Kiptiyah. Cuma Maryah Kiptiyah ni bukannya termasuk Ummahatul Mukminin lah. Dia gundik ataupun kita kata hamba lah. Hamba perempuan Nabi SAW. Kemudian kita baca yang ke-80 tu, wa uhdiyat, dan dihadiahkan Maryatu Al-Kiptiyah. Maryah Al-Kiptiyah, dihadiahkan Maryah Kiptiyah fihi padanya pada tahun lah, fi'am, pada tahun yang ke fi'am as-sabi' minal hijrah, pada tahun yang ke-7 daripada hijrah dihadiahkan Maryah Kiptiyah. Oleh siapa? Oleh Muqawqis.
Wa fi thaminati as-sariyah li mu'tatin sarat wa fi siyami qad kana fathul badadil haram. Wa fi thaminah, kita nak masuk pada tahun yang ke-8. Wa fi thaminah, pada tahun ke-8, ay wa fi thaminatil minal hijrah, pada tahun ke-8 daripada hijrah, as-sariyatu li mu'tatin sarat. Ay as-sariyah sarat li mu'tatin fi as-thaminah. Boleh diibarat dia lah. Boleh As-sariyah, satu rombongan tentera, sarat, bergerak, ia li mu'tatin, ke Mu'tah, fi thaminah, pada tahun ke-8 daripada hijrah. Jadi pada tahun ke-8, Nabi menghantar tentera ke Mu'tah. Mu'tah ni Jordan. Sekarang ni di Jordan lah. Kenapa? Kerana di Mu'tah ini berlaku pembunuhan Haris bin Amr. Haris bin Amr, utusan Nabi yang Nabi hantar ke Busra. Surat yang Nabi minta untuk Haris bin Amr hantar kepada pemimpin Busra. Tapi akhirnya di tengah jalan di Mu'tah ini dibunuh oleh seorang pemimpin juga namanya Syurahbil. Bila ditanya, kamu nak pergi ke mana? Kata, aku nak pergi ke Syam. Nak hantar surat kepada pemimpin Busra. Syurahbil ni orang besar kawasan tu pun dia bunuh Haris bin Amr. Bunuh Haris bin Amr. Kalau ikutnya pada zaman tersebut dan pada zaman sekarang pun, utusan tidak boleh dibunuh. Utusan tidak boleh dibunuh. Pegawai diplomat tidak boleh dibunuh. Sampai ke hari ini benda tu diaplikasikan. Pegawai diplomat tidak boleh dibunuh walau apa pun keadaan sekalipun. Sebab dia wakil kerajaan. Dia tidak boleh dibunuh. Itu pegawai diplomat. Tidak boleh dibunuh. Jadi apa-apa panggil apa? Zaman tu surat lah. Zaman sekarang ni kita nak buat hubungan diplomatik pun tak kira lah kita nak mengancam ke ataupun kita nak berbaik ke. Semua melalui pegawai diplomat. Kalaulah pegawai diplomat dibunuh, maka bagaimana berita itu akan disampaikan? Siapa jadi wakil untuk sampaikan bagi pihak satu negara? Jadi bila mana dibunuh diplomat ni, Nabi SAW, jadi tak disampaikan surat tu kepada pemimpin Busra. Jadi memang sepatutnya tak patut perbuatan itu dilakukan oleh Syurahbil. Itu seolah melanggar piagam antarabangsa pada zaman tu juga. Patutnya memang Ar-Ruslu ni daripada pihak musuh pun Nabi tak pernah bunuh. Bila dapat utusan memang tidak boleh dibunuh. Jadi ketika itu Haris bin Amri ni dia bawa surat Nabi nak bertemu dengan pemimpin Busra di Syam juga. Tapi tengah-tengah jadi sekat oleh Syurahbil. Bila ditanya nak pergi ke mana, dia kata aku nak pergi ke Syam. Nak hantar surat, akhirnya dibunuh. Bila tahu daripada Nabi Muhammad SAW. Dibunuh. Maka nak tuntut balas pembunuhan tersebut, Nabi pun hantar rombongan tentera ke mana? Ke Syam lah. Berlaku pertembungan di Mu'tah. Berlaku pertembungan di Mu'tah. Mu'tah ni Jordan ketika ni. Jadi bila berlaku pertembungan, Nabi hantar seramai 3,000 orang tentera. Yang Nabi sebutlah hadis, Nabi sebut pesanan Nabi sebelum Nabi hantar, Nabi kata apa? In usiba. Nabi lantik panglima ketika tu, Nabi lantik Zaid bin Harithah. Dan Nabi sebut in usiba Zaid. Kalaulah Zaid ni mati terbunuh, fa Ja'far bin Abi Talib, maka Ja'far bin Abi Talib yang mana akan menggantikannya. Fa in usiba Ja'far fa Abdullah bin Rawahah. Kalaulah Ja'far mati terbunuh, maka Allah bin Rawahah yang akan menggantikannya. Sebelum Nabi hantar lagi, Nabi dah sebut dah. Sekarang ni Nabi pilih Zaid. Kalau kalah Zaid mati, lantik Ja'far. Bila Ja'far mati, lantik pula Abdullah bin Rawahah. Jadi bila mereka bergerak, akhirnya bertemulah dengan tentera Rom yang sudah siap siaga menunggu. Mereka dah sampai berita. Sebab ingat Mu'tah ni kawasan
pemerintahan Rom. Ketika tu Rom Timur kan, Byzantine. Jadi Herakles lah ketuanya, rajanya. Jadi sekejap jadi ada masalah sikit. Jadi bila mana, dengar jelas bila mana dihantar tentera Nabi sampai ke Mu'tah, dah ada dah tentera musuh menunggu. Seramai berapa orang? 125,000 orang tentera Rom. Duk tengah tunggu dah. 125,000 nak lawan dengan 3,000. Bayangkan orang Islam 3,000 orang nak lawan 125,000 tentera Rom. Yang kita tahulah Rom ni empire. Maksud bila sebut empire, maksudnya dengan keadaan lengkap bersenjata. Tenteranya lengkap bersenjata. Lagi majulah daripada orang Arab ketika tu. Jadi bila mana berperang, memang betul. Pada mulanya Zaid bin Harithah terbunuh. Maka sahabat ni ingat pesanan Nabi. Maka dilantik Ja'far bin Abi Talib, bapa saudara Nabi. Kemudian terbunuh. Kemudian lantik pula Abdullah bin Rawahah. Akhirnya pun mati syahid juga. Jadi Abdullah bin Rawahah ni antara orang yang meniupkan semangat ke atas orang Islam pada ketika tu. Bila orang Islam sebelum tu nampak ramai 150,000 orang ni nak lawan, kita pun takut kan. Jadi mungkinlah ada rasa gerun sikit. Tapi Abdullah bin Rawahah kata, kita datang ke sini untuk mati syahid. Jadi kita ni akan dapat dua benda. Salah satu daripada dua benda ni. Imma zuhur wa imma syahadah. Sama ada kemenangan ataupun mati syahid. Dua benda ni kita akan nampak, kita akan dapat. Kalau tak menang di dunia, kita dapat mati syahid. Kalau tak mati syahid, kita akan menang lawan Rom. Jadi bila dengar perkataan tersebut, jadi berkobar-kobar semangat orang Islam, sebabkan mereka terus menyerang 150,000 orang tentera musuh. Jadi bila berperang ni, pemimpin pihak Islam meninggal mati syahid. Yang pertamanya Zaid bin Harithah, yang keduanya Ja'far, yang ketiganya Abdullah bin Rawahah. Jadi bila Abdullah bin Rawahah mati syahid, maka orang Islam pun berpakat kita kena lantik pemimpin yang baru. Maka dilantiklah siapa? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid yang telah masuk Islam pada ketika itu. Jadi bila mana dilantik Khalid bin Walid, ini antara Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, taktiklah Khalid bin Walid. Apa dia buat? Khalid bin Walid ditukar posisi. Orang yang berada di depan ditukarkan kepada orang di belakang. Orang di kanan tukar kepada orang di kiri. Tukar posisi. Jadi bila berperang ni, orang Rom ni dah mula pelik dah. Ni orang lain lah. Dia kata ni mesti tentera Muhammad dah sampai ni. Jadi dalam masa yang sama, Khalid balik sikit-sikit dia tu undur hingga sampai di Mu'tah. Dia nak bawa orang Islam ni keluar daripada medan peperangan. Jadi orang Rom ni dah mula rasa gerun lah, takut. Kalau kita pergi lagi ni, kita kejar mereka ni, mungkin bala tentera Muhammad tengah menunggu kita ni. Maka akhirnya dia pun tak ada ilmu sangat berperang di padang pasir. Akhirnya Rom ni mengundurkan diri juga. Akhirnya Khalid bin Walid boleh membawa orang yang masih hidup ni, tentera Islam ni, bawa balik ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi bila sampai ke Madinah, Al-Munawwarah, orang Madinah sebut apa? Ya Furrar, Ya Furrar. Semua kata Ya Furrar. Wahai orang penakut. Wahai orang melarikan diri daripada medan peperangan. Pengecut. Orang kata macam tu kepada Khalid bin Walid dan juga tentera Islam yang bersama dengan dia. Maka Nabi pun betulkan keadaan. Nabi kata, Ya Qurrar. Mereka ini Qurrar. Qurrar ni apa? Orang yang menyerang. Bukan orang yang melarikan diri. Ya Qurrar ni orang yang menyerang hendak. Qurrar. Mereka ni pahlawan. Bukan orang yang pengecut melarikan diri. Tidak. Ni kebijaksanaan. Nabi puji tindakan Khalid bin Walid. Mengundurkan diri daripada medan peperangan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa orang Islam yang masih ada ketika itu. Kalau tidak, mungkin ramai lagi yang akan mati. Jadi Nabi puji perbuatan
Khalid bin Walid. Strategi dia untuk menyelamatkan orang Islam pada ketika itu. Itu peperangan di Mu'tah. Peperangan di Mu'tah. Jadi Nabi sangat-sangat sedih lah sebab yang meninggal di Mu'tah ni orang rapat dengan baginda Rasulullah SAW. Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi SAW. Kemudian Ja'far bin Abi Talib, bapa saudara Nabi SAW. Abdullah bin Rawahah, penyaing hebat Nabi SAW. Jadi orang-orang besar mati syahid di Mu'tah. Kalau kita ada ada kesempatan, ada keluangan apa sebagainya, dapat rezeki, dapat pergi Jordan, jangan lupa kita pergi ziarah medan Mu'tah ni. Kemudian wafis siyami, problem. Wafis siyami qad kana fathu baladil haram. Wafis siyami, dan pada puasa. Pada puasa, wafis syahri siyam, pada bulan puasa pada tahun ke-8 ini, qad kana ay qad hadatha, telah berlaku fathu baladil haram, pembukaan balad haram, Mekah Al-Mukarramah lah, negara tanah haram. Jadi pada tahun ke-8 juga ada berlaku peristiwa besar, iaitu pembukaan kota Mekah Al-Mukarramah pada tahun yang ke-8 pada bulan puasa. Jadi kita tahu bagaimana berlakunya pembukaan kota Mekah ni, apakah sebabnya. Kalau kita fikir tahun ke-6, Nabi SAW buat perjanjian dengan Quraisy. Gencatan senjata 10 tahun. Tahun ke-6. Ni tahun ke-8 dah berlaku perangan balik dengan Quraisy. Kerana apa? Kerana antara isi perjanjian tersebut, mereka yang memihak kepada Muhammad boleh duduk di bawah Muhammad. Mereka memihak kepada Quraisy boleh berada di bawah Quraisy. Jadi antara kabilah yang berada di pihak Nabi Muhammad ialah Khuza'ah. Dan kabilah yang berada di pihak Quraisy, Bani Bakr. Kabilah Bakar. Satu hari, seorang pemuda daripada Khuza'ah ni, dia puji Nabi SAW, puji Nabi Muhammad. Tiba-tiba ada seorang daripada kabilah Bakar tak puas hati. Maka dia pukul orang tersebut. Berlaku pergaduhan sehingga akhirnya membawa kepada peperangan. Bani Bakar ni tiba-tiba timbul agresifnya nak lawan Khuza'ah. Dia lupa dah perjanjian yang dibuat Nabi Muhammad dengan Quraisy. Akhirnya Bakar ni serang Khuza'ah. Senjatanya pula didanai, diberikan oleh Quraisy. Quraisy bagi senyap senjata-senjata untuk Bakar ni menyerang kabilah Khuza'ah. Sehingga akhirnya terbunuh daripada kabilah Khuza'ah ketika itu 20 orang. Jadi sebab Bakar dengan Khuza'ah ni sebenarnya telah lama bergaduh, berperang. Tapi bila terbitnya Islam, mereka lupa sekejap persekitaran mereka. Sebab semua dah terfokus kepada apa yang akan dibuat oleh Nabi Muhammad. Pertembungan antara Nabi Muhammad dan Quraisy. Sehingga lupa mereka sedang berperang sejak zaman jahiliah. Jadi bila dah berlaku gencatan senjata, Nabi Muhammad dan juga Quraisy dah tak berperang, mereka ingat balik dendam kesumat mereka, akhirnya bergaduh. Sehingga menyebabkan peperangan, sehingga terbunuh daripada Khuza'ah 20 orang, sehingga Khuza'ah pun hantar wakil berjumpa dengan Nabi SAW. Mengadu kepada Rasulullah. Kemudian Quraisy dah takut ni. Takut terbuka dah rahsia dia ni. Dia tolong Bakar. Akhirnya Quraisy hantar Abu Sufyan. Abu Sufyan minta dengan Nabi Muhammad untuk perbaharui perjanjian tersebut. Sebab kalau perbaharui perjanjian, maksudnya benda yang berlaku sebelum perjanjian, dikira tidak ada kaitan lah. Perbaharui balik perjanjian. Tapi Nabi Muhammad sebut apa? Kita ikut perjanjian yang sama lah. Kita ni masih lagi dalam tempoh berbaik. Kenapa nak perbaharui perjanjian? Jadi Abu Sufyan pun jumpa lagi dengan Abu Bakar, minta dengan Nabi, suruh jadi wakil. Dia memudahkan Abu Sufyan untuk Abu Sufyan buat perjanjian balik dengan Nabi SAW. Tapi Abu Bakar kata, kami ikut apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Jumpa dengan Umar pun sama, kami ikut apa yang mana dikatakan oleh Rasulullah. Akhirnya Abu Sufyan pun balik ke Mekah balik. Dia kata tak boleh nak buat apa.
Muhammad tak mahu perbaharui perjanjian, dia ikut perjanjian yang lama. Sehingga akhirnya orang Mekah pun dah meluas-luas. Betul ke tak Abu Sufyan ni? Takut-takut dia pergi Madinah, dia masuk Islam. Jadi Abu Sufyan tahu orang dia syak wasangka pada dia, akhirnya dia pun sembah berhala. Nak hilangkan wasangka tersebut. Lalu Nabi SAW pun buat persediaan untuk masuk ke Mekah Al-Mukarramah. Untuk buka kota Mekah. Sehingga terkumpul 10,000 orang sahabat Nabi yang bergerak bersama dengan Nabi daripada Madinah ke Mekah Al-Mukarramah. Tanpa disedari Quraisy. Walaupun ada seorang sahabat namanya Hatim bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah ni dia tulis surat. Surat tersebut mengkhabarkan kepada Quraisy bahawasanya Nabi Muhammad ni akan datang ke Mekah. Dia minta balasannya, dia sebut benda ni, dia minta untuk lindungi keluarga dia. Jadi surat tu diberikan pada seorang perempuan untuk pergi ke Mekah, bagi surat tersebut kepada Quraisy. Lalu Jibril datang bertemu Nabi, mengkhabarkan kepada Nabi apa yang dilakukan oleh Hatib. Maka Nabi SAW pun hantar Sayyidina Umar dan sahabat yang lain, hantar kamu pergi ke tempat ni, kamu akan berjumpa dengan perempuan ni. Kamu jumpa dengan perempuan ni, kamu ambil surat daripada dia. Maka Sayyidina Umar pun pergi terus. Tak silap tempat nama Mahri Zahran. Sampai tempat tersebut, antara Madinah dan Mekah, sampai tempat tersebut, memang jumpa ada perempuan. Maka dia minta surat tu daripada perempuan tersebut. Perempuan tu kata, Mali kitab, aku tidak ada apa-apa surat ni. Maka Sayyidina Umar kata apa? Kamu bagi aku surat, ataupun kami akan menanggalkan pakaian kamu. Dia ancam perempuan tu. Akhirnya perempuan takut, dia ambil surat daripada sanggul dia bagi pada Sayyidina Umar. Maka bawalah surat tersebut, jumpa dengan Nabi di Madinah. Dibaca surat tersebut, Nabi kata, Mahadha ya Hatib. Kenapa ni Hatib? Hatib kata apa? Ya Rasulullah. Sayyidina Umar ni dah bergigit tangan nak potong, nak pancung kepala Hatib. Ya Rasulullah, biarkan aku pancung kepala dia Rasulullah. Dia munafik. Maka Hatib kata, wahai Rasulullah, aku tidak menifak Rasulullah. Aku tidak munafik. Aku tidak munafik. Aku khabarkan kepada Quraisy ni sebab apa? Sebab kaum aku tidak ada yang akan melindungi mereka ketika berlaku perangan. Kalau berlaku perangan antara kamu dengan mereka, siapa yang nak melindungi kaum aku Rasulullah? Kalau kamu ya Rasulullah, apabila kamu ada untuk melindungi mereka di Mekah, tapi aku tidak ada siapa yang mampu untuk melindungi keluarga aku ketika berlaku perangan. Dan aku yakin Rasulullah, apa-apa keadaan sekalipun kamu akan menang. Sebab itulah Hatib tu, walaupun dia tahu, dia bagi tahu kepada Quraisy bahawa si Nabi Muhammad datang, tetap Nabi Muhammad akan menang lawan Quraisy. Itu kepercayaan Hatib tu. Maka Rasulullah pun kata, dia kata, Sayyidina Umar tak puas hati lagi nak pancung, jangan Sayyidina Umar. Dia kata, Hatib ni ahli Badar. Hatib ni ahli Badar. Dan dalam Quran Allah Ta'ala sebut, ahli Badar ni diampunkan oleh Allah SWT. Jadi kita tak tahu apa yang diberikan kepada ahli Badar ni. Jadi ini keistimewaan ahli Badar. Kamu jangan bunuh Hatib. Jadi tak dilakukan apa-apa kepada Hatib bin Abi Balta'ah. Dan Hatib ni memang dia tidak munafik pun. Dialah yang hantar surat Nabi kepada Muqawqis kan, jumpa dengan Raja Muqawqis. Peranan dia besar. Cuma disebabkan dia sayang kepada keluarga dia, dia tulis surat tersebut. Dalam keadaan dia yakin bahawa Nabi akan menang juga. Walaupun Quraisy tahu Nabi tengah-tengah nak datang kepada mereka, Nabi akan menang juga. Itu keyakinan Hatib tu. Dia cuma nak bagi keluarga dia ni ada perlindungan kalau berlaku peperangan. Jadi Nabi SAW pun bergeraklah. Jadi surat tu tak sempat sampai kepada Quraisy. Nabi SAW pun bergerak ke Allahumma salli ala Muhammad ke Mekah dengan 10,000 orang sahabat. Tengah-tengah jalan berjumpa dengan siapa? Berjumpa dengan Abbas, bapa saudara Nabi SAW. Abbas, perang yang masyhur ialah Abbas ni masuk Islam ketika itu. Abbas masa tu tengah bawa keluarga dia nak pergi ke mana? Nak pergi ke Madinah. Baru lepas melarikan diri daripada Mekah ni, nak bawa keluarga Bani Hashim ni nak pergi ke Madinah. Jumpa Rasulullah, beriman kepada Nabi SAW, berlindung di Madinah. Dia jumpa tengah jalan. Akhirnya Nabi kata, Abbas kamu ikut aku. Keluarga yang lain
pergi ke Madinah. Jadi Abbas tu tengok ramai yang tentera, 10,000 orang tentera ni, ramai ni. Jadi Abbas ni mulai takut, rusing, berlaku peperangan yang besar di kota Mekah Al-Mukarramah. Takut hancur habis dah Kubil Quraisy kalau berlaku peperangan ni. Jadi Abbas duk fikir macam mana nak selamatkan daripada hancurnya kabilah Quraisy ni bila berlaku perangan. Akhirnya pada satu malam tu dia keluar. Nabi berkhidmah di tempat namanya Jamum sekarang ni, Jamum. Kalau di Mekah tahulah biasa Jamum, ada sebut Jumum kan. Tapi Jamum, orang sebut Jamum. Jadi Nabi berkhidmah di sana. Jadi Abbas ni pada waktu malam naik barol Nabi, naik kuda Nabi, barol tu, kuda kacukan keldai untuk cari. Takut-takut dia jumpa tengah-tengah malam ni ahli Mekah. Dia nak minta ahli Mekah tu sampai kepada pemimpin Quraisy untuk hantar orang sebagai wakil untuk berdamai dengan Nabi. Menyerah kalah. Sebab kalau perang, memang habis semua orang Quraisy, mati dalam perangan tersebut. Maka akhirnya dia keluar-keluar tengok ada, dia jumpa, dia dengar suara. Rupanya Abu Sufyan ketika keluar juga dengan Waraqah bin Budail. Abu Sufyan keluar dengan Waraqah bin Budail. Keluar, mereka berdua nampak, kenapa api tegang sangat ni? Ni macam api Arafah ni ketika musim haji ni. Ramai sangat ni. Maka Budai kata, Abu Sufyan ni mungkin Khuza'ah lah ni. Khuza'ah berkumpul. Abu Sufyan kata tak mungkin, Khuza'ah tak ramai macam ni. Bila dengar suara dalam kegelapan malam tu, Abu Abbas kata, dengar ni suara Abu Sufyan ni. Abah Hanzalah. Lepas tu Abu Sufyan dengar suara Abbas, dia kata, ya Abah Fadl. Kamu ke ayah Hanzalah? Kamu ke ayah Al-Fadl? Dia panggil nama kunyah kan. Maka akhirnya Abbas pun bertemu dengan Abu Sufyan. Abbas cerita, baik kamu pergi berjumpa dengan Nabi Muhammad ketika ni, nyerah kalah. Sebab kalau berlaku perangan, aku jamin mesti habis kabilah Quraisy akan mati dalam perangan ni. Jadi aku minta kamu pergi dulu berjumpa dengan Muhammad. Jadi akhirnya Abu Sufyan setuju. Abu Sufyan tak beriman lagi ni. Abbas dah beriman. Jadi Abbas bawa Abu Sufyan di belakang Abbas, naik barol Nabi, naik kuda Nabi. Sehingga askar yang berjaga pada malam tu tengok. Siapa? Dia tengok Abbas, bapa saudara Nabi. Dan naik kuda peliharaan Nabi, kuda, barol Nabi SAW. Jadi penjaga tu suruh masuk lah. Dia tengok di belakang Nabi siapa. Kalau nampak Abu Sufyan ni memang kena bunuh lah Abu Sufyan tu. Maka dibawa masuk kawasan khemah. Jumpa dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tengok, sama kenal. Kamu ya Abu Sufyan, nanti kamu. Sayyidina Umar buat apa? Dia tak pergi terus bunuh Abu Sufyan. Dia pergi bekerja, pergi ke khemah Nabi SAW. Kenapa? Minta izin. Ni akhlak tentera ni. Minta izin yang ketua dulu. Dia tengah marah ni jumpa musuh utama. Abu Sufyan ni ketua musyrikin, kena faham. Abu Sufyan ni lah yang berperanan menjadi ketua dalam peperangan Uhud, peperangan Khandaq dan sebagainya. Jadi bila mana nampak Abu Sufyan, dia rasa nak marah. Maka dia tak bunuh lagi. Dia tak terus pancung. Dia minta izin dengan Nabi. Dia terus pergi ke khemah Nabi. Tak izin. Ya Nabi, ni aku jumpa Abu Sufyan ni. Izinkan aku untuk bunuh dia. Maka Abbas pun datang masuk khemah Nabi. Ya Rasulullah, dengarkan dulu. Aku nak cakap. Jadi akhirnya, Allah SWT, Umar tak berkerah nak bunuh Abu Sufyan. Tapi Abbas kata apa? Ni kata-kata Abbas. Umar, aku rasa kalau dia ni bukan Bani Abdul Manaf, kalau dia daripada Bani Adi, pasti kamu tak cakap macam ni. Pasti kamu tak bersungguh nak bunuh dia. Tapi disebabkan dia ni Bani Abdul Manaf, kamu bersungguh nak bunuh dia. Maka dengar kata-kata begitu, maka Umar kata apa? Umar kata, Sayyidina Umar kata, kalaulah diberi pilihan, ni, kalaulah aku tahu, ni, Khattab itu, dia tu Khattab, ayah aku sendiri, buat benda ni, aku akan bunuh dia. Tapi aku tahu Nabi SAW ni lebih kasihkan masuk Islamnya Abu Sufyan daripada masuk Islamnya Khattab. Sebab itulah aku pun tak nak bunuh dia. Akhirnya Umar pun tak nak bunuh lah. Dengar Abu Sufyan nak kata apa. Akhirnya Abu Sufyan pun menyerah kalah lah. Menyerah kalah.
mengucapkan 2 kalimah syahadah. Jadi masih Islam Abu Sufyan ketika tu. Lalu Nabi SAW kata Allah SWT, Abu Sufyan ni pada mulanya dia memang mengaku la ilaha illallah. Cuma bila Nabi kata kamu kena naik saksi aku ni Rasulullah, Abu Sufyan kata dalam hati aku ni masih ada lagi keraguan untuk mengatakan kamu Rasulullah. Lepas tu Abbas kata, weh Abu Sufyan, mengucap kamu. Kalau tidak ni Umar akan bunuh kamu. Maka akhirnya Abu Sufyan kata, akhirnya Abu Sufyan pun mengucap juga depan Nabi SAW. Walaupun pada mulanya dia kata macam tu, menurut Nabi suruh, kamu naik saksi tiada Tuhan selain Allah, dia kata tiada Tuhan selain Allah. Kemudian kamu naik saksi adakah aku Rasulullah? Maka dia kata aku ni ragu-ragu lagi, ni ada lagi syak wasangka lah hati aku. Maka Abbas pun teguh potong. Abbas kata kamu mengucap Abu Sufyan. Kalau kamu tak mengucap Nabi Muhammad Rasulullah, ni Umar akan pacung kepala kamu. Akhirnya Abu Sufyan pun mengucap depan Nabi SAW. Muhammad Rasulullah. Lalu Nabi tahu dalam hati Abu Sufyan ni masih ada lagi keraguan. Abu Sufyan minta Abbas ni bawa Abu Sufyan naik ke puncak bukit, tengok tentera-tentera Islam masuk ke kota Mekah. Dan Nabi Muhammad SAW pun minta untuk disampaikan kepada penduduk Mekah siapa-siapa yang berlindung di dalam rumah Abu Sufyan, yang berlindung di kawasan Masjidil Haram, yang berlindung di dalam rumah mereka sendiri, mereka tidak akan dibunuh, diperangi. Jadi akhirnya diisytiharkan kepada penduduk Mekah, diramailah penduduk Mekah masuk ke rumah mereka masing-masing, berlindung di masjid dan sebagainya. Jadi bila pada tentera Islam dah masuk, Abu Sufyan nampak daripada atas bukit. Dia nampak ramainya tentera Islam yang bersama dengan Nabi SAW. Dia nampak betapa dahsyatnya pemandangan tersebut sehingga menyebabkan dia yakin Nabi Muhammad ini Rasulullah. Hilang dah syak wasangka dia tadi. Dia nampak ramainya pengikut-pengikut Nabi SAW. Jadi akhirnya Nabi masuk ke Mekah tanpa berlaku apa peperangan. Kecuali adalah berlaku perangan di Jabal Khandamah. Di bukit ada penentangan sedikitlah berlaku pertembungan tentera Khalid bin Walid dengan orang musyrikin ketika tu di Jabal Khandamah. Tapi pertemuan kecil lah, dikalahkan oleh Khalid bin Walid. Nabi pun dari pihak Nabi tak ada berlaku pertembungan. Nabi masuk ke Mekah tanpa berlaku apa-apa pertembungan. Sehingga Nabi duduk di Kaabah. Jadi Nabi tanya orang Mekah. Nabi tanya orang Mekah ketika tu tengah menunggu apakah yang akan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya, kamu rasa aku akan buat apa kepada kamu? Maka orang Mekah kata, kamu ni orang mulia, anta karim ibnu karim. Kamu ni orang mulia, anak orang mulia. Jadi akhirnya Nabi kata apa? Fazhab antum tulaqa. Gilah. Fazhabu antum tulaqa. Hari ni kamu bebas. Cuba bayangkan orang yang bermusuh dengan Nabi SAW, yang menganiaya Nabi ketika Nabi di Mekah selama 13 tahun. Nabi sampaikan mereka inilah yang mana mengganggu Nabi. Tapi akhirnya bila ditanya apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, mereka pun masih lagi beranggapan baik kepada Nabi SAW. Dan Nabi pun teguh, kata kamu semua bebas. Aku tidak akan lakukan apa-apa kepada kamu semua. Nabi tak buat apa-apa, tak balas dendam. Kecuali adalah Nabi tentukan orang-orang yang melampau, sangat melampau, yang melawan dakwah Nabi SAW, yang mencederakan Nabi SAW. Ada orang-orang tertentu ni Nabi sebut nama-nama dia. Walaupun begitu orang disebut ni pun, bila mana ada orang yang minta maaf bagi pihak mereka, Nabi maafkan juga. Ada juga Nabi maafkan. Ikrimah bin Abu Jahal. Nabi sebut dia orang ni kalau berjumpa boleh bunuh. Ikrimah ni anak Abu Jahal. Jadi bila mana dibuka dah kota Mekah, Ikrimah larikan diri. Sehingga isteri dia yang masih Islam ketika tu minta izin dengan Rasulullah, ya Rasulullah, bagilah perlindungan kepada suami aku, Ikrimah. Maka Nabi bagi izin. Maka isteri dia pun kejar Ikrimah, suruh Ikrimah balik ke Mekah. Nabi telah bagi jaminan Ikrimah akan selamat. Selamat juga. Walaupun Nabi SAW pada mulanya kata Ikrimah boleh dibunuh. Itu sifat pemaaf Nabi SAW. Maka dibukalah kota Mekah pada tahun ke-8. Kemudian wa ba'dahu qad awradu ma kana fi yaumi Hunain summa yaumi Taif. Wa ba'dahu, dan selepas Fathu Baladil Haram.
selepas dibuka kota Mekah, qad auradu, telah mendatangkan ahli siyar lah. Ahli sirah telah menyebut tentang apa? Makana ay ma hadasa, benda yang berlaku fi yaumi Hunainin summa yaumi Taifi. Benda yang berlaku pada hari Hunain, hari perangan Hunain dan hari perangan Taif. Jadi bila dah Mekah dah dibuka oleh Nabi SAW, orang Arab lain ni terkesanlah. Mereka ingatkan Quraisy ni boleh memenangi lawan Nabi SAW. Tapi akhirnya Quraisy pun kalah. Kabilah yang kita kata yang besar lah, kabilah yang agung, kabilah Arab yang besar ketika itu Quraisy pun kalah dengan Nabi SAW. Jadi Arab lain pun naik semangat nak lawan Nabi. Antara kabilah tersebut nak lawan Nabi ialah kabilah Hawazin dan Saqif. Mereka berpakat. Hawazin dan Saqif ni berpakat nak serang Nabi. Jadi Nabi SAW dengar, dapat berita bahawasanya Hawazin dan Saqif dah berpakat nak serang Nabi SAW. Maka Nabi keluar daripada Mekah bawa tentera Islam yang seramai 12,000 orang tentera. 10,000 yang datang daripada Madinah, 2,000 yang baru masuk Islam, yang belum Islam pun ikut juga ketika tu. 2,000 orang. Orang Mekah ketika tu ikut bersama dengan Nabi. Kenapa mereka ni ikut? Kerana nakkan harta ghanimah. Mereka jangkakan Nabi mesti menang dapat banyak harta ni. Mereka ni pergi juga ikut Nabi SAW. 2,000 orang ni. Jadi berlaku pertemuan di mana? Di Hunain. Pada mulanya mereka ni kata kita ni menang dah. Rasa takjub dah sebab ramai 12,000. Tiba-tiba diserang hendak. Bila dia kena serang hendak, musuh dah kucak-kacir dah. Orang yang tak kuat pegangan dia, yang baru masuk Islam, orang yang tak Islam, semua larikan diri. Sehingga Nabi kata, ilayya ayuhan nas, mainkan aku wahai manusia. Orang dah takut semua lari, tinggalkan Nabi SAW. Hanya beberapa orang yang ada dengan Nabi SAW. Yang lain Ansar pun tengah lawan kucak-kacir. Sebab diserang hendak. Mereka ni, Hawazin Saqif ni duduk bersembunyi di gunung-gunung. Bila mana orang Islam lalu, tentera Nabi SAW lalu je nak pergi berperang, tiba-tiba mereka diserang hendak. Berlaku peristiwa tu di Hunain. Jadi bila mana diserang, dah kalut dah tentera orang Islam ni. Sehingga kan orang yang mana yang orang Mekah lah, terutamanya orang Mekah yang belum masuk Islam, mereka ni ada yang suka. Ada yang suka bila mana Islam ni dah kalut. Sehingga ada antara mereka kata kepada Safwan bin Umayyah. Kita ni kalah, Muhammad dah kalah dah. Safwan bin Umayyah masa tu tak Islam. Dia kata apa? Wailak, celaka kamu. Aku lebih suka dipimpin oleh oleh Quraisy, oleh lelaki daripada Quraisy, daripada aku dipimpin daripada lelaki daripada Hawazin. Walaupun Safwan bin Umayyah ni tak masuk Islam lagi. Tapi bila dengar orang ejek Nabi Muhammad, ejek orang Islam, Safwan ni rasa marah lah. Aku lebih rela dipimpin oleh orang lelaki daripada Quraisy daripada dipimpin oleh lelaki daripada Hawazin. Sehingga ada yang kata kepada Ikrimah, lepas ni Muhammad tak boleh bangkit balik dah. Islam ni tak boleh bangkit balik dah. Ni orang yang berada di pihak Nabi Muhammad sendiri ni. Bila nampak orang yang dah undurkan diri lari sebagainya, dia pula yang melemahkan semangat. Tengok ni, kalah dah Muhammad lepas hari ni. Muhammad tak boleh bangkit balik dah. Ikrimah masa tu baru masuk Islam, dia jawab apa? Bangkit atau tak bangkit balik semua tu urusan Tuhan. Urusan Allah. Kalaulah di kekalahan sekalipun, Muhammad kalah sekalipun, pasti dia akan menang lepas hari ni. Itu kata Ikrimah. Maka Suhaib bin Amru yang belum masuk Islam pun terkejut dengan Ikrimah. Dulu kata lain, sekarang kata lain. Kamu bukan baru masuk Islam, Ikrimah. Ikrimah kata, ya dulu kami bodoh, kita bodoh. Kita ni tak ada akal. Kita sembah batu yang tak bagi manfaat, tak bagi mudarat kepada kita. Itu kata Ikrimah bin Abu Jahal. Padahal dia baru masuk Islam. Sehingga akhirnya Nabi Muhammad ni minta Abbas, bapa saudara Nabi, wahai Abbas, kamu panggil kuat-kuat Ansar. Panggil Ansar. Maka Abbas tu panggil, ya ayyuhal Ansar, ya ashab bai'atul ridwan, wahai orang Ansar, wahai orang yang mengikat perjanjian bai'atul ridwan ketika Hudaibiyah. Perjanjian orang yang mengikat perjanjian bai'atul ridwan.
Abbas panggil dengan suara yang kuat. Akhirnya orang Madinah, Ansar ni semua dengar suara tersebut, masing-masing nak pergi kepada Nabi SAW. Tapi ada yang naik binatang, tak boleh nak bergerak sebab beramai sangat musuh kan. Akhirnya dia turun daripada tunggangan dia pergi juga kepada Nabi Muhammad, pakai baju perisai dan sebagainya, ambil besi, ambil pedang dan sebagainya, dia cover diri dia, berjalan pergi juga kepada Nabi SAW. Tu Ansar. Bila dengar saja Abbas panggil Ansar, panggil Bai'atul Ridwan, orang yang melakukan perjanjian Ridwan, terus mereka ni dengar tu, terus pergi kepada suara tersebut, pergi ke Nabi Muhammad SAW. Nabi kata, Ana bnu Abdul Muttalib. Ana nabiyyu la kadhib, ana bnu Abdul Muttalib. Nabi kata, Ana nabiyyu la kadhib, ana bnu Abdul Muttalib. Aku Nabi yang tidak menipu, aku anak cucu keturunan Abdul Muttalib. Jadi akhirnya, tentera Islam ni, mari rasa tenang balik, sehingga kan musuh dikalahkan oleh tentera Islam. Nampak? Jadi sebenarnya bukan kuantiti yang mana memberi kemenangan kepada orang Islam, tapi keyakinan tu. Akhirnya orang yang bersama Nabi daripada awal lagi, daripada Ansar, orang bersama Nabi daripada awal lagi yang mana memenangkan peperangan tersebut. Orang yang lemah iman lari tinggalkan orang Islam, bahkan meruntuhkan semangat tentera Islam pada ketika itu. Tapi akhirnya Allah Ta'ala bagi juga kemenangan kepada orang Islam, yang mana dapat harta ghanimah yang sangat banyak. Tapi Nabi tak bahagikan terus harta ghanimah tersebut. Nabi tinggal di Ja'ranah, Nabi teruskan ke Taif. Sebab Bani Hawazin dan Saqif ni melarikan diri. Jadi ramai juga yang melarikan diri ke Taif. Maka Nabi pun dengan sahabat-sahabat kejar mereka ke Taif. Berlakulah peperangan Taif. Yang nama Nabi kepung Taif ni selama 18 hari. Tapi bila mana Taif ni kubunya memang kuat, akhir Nabi pun ambil pandangan untuk tinggalkan Taif. Jadi ketika di Hunain Nabi menanglah. Tapi di Taif ni Nabi kepung dengan para sahabat 18 hari. Tapi disebabkan kubu Taif tu kuat, sahabat tak ada boleh masuk ke dalam kubu Taif. Akhirnya Nabi keputusan untuk tidak teruskan pengepungan tersebut. Akhirnya Nabi pun patah balik. Nabi pergi ke Ja'ranah. Sebab tu waba'du, okey, selepas Hunain, kemudian di Taif, waba'du fi Dzulqa'dah i'timaru minal Ja'ranah wastiqraru. Waba'du, dan selepas pada itu fi Dzulqa'dah, pada bulan Dzulqa'dah, i'timaruhu, Nabi berumrah. I'timar, Nabi buat umrah. Berumrahnya Nabi minal Ja'ranah, daripada Ja'ranah, wastiqraru, dan Nabi tinggal di Ja'ranah. Wastiqraruhu Nabi fi Ja'ranah. Jadi selepas daripada Taif tu, ada tak sahabat yang meninggal dunia di Taif? Ada, 12 orang. Ketika proses nak masuk, cuba masuk kota Taif ni, kubu Taif ni tak dapat, 12 orang sahabat meninggal dunia, mati syahid. Dan ditanam di Taif. Kalau kita dapat pergi ziarah Taif, ada masjid Taif, di situlah ada maktabah, ada pustaka. Pustaka itulah tapak kemah Nabi SAW ketika berlaku perang Taif. Dan di depan masjid Taif tu, Masjid Abbas, Masjid Sayyidina Abbas kan. Masjid Abdullah bin Abbas. Nama masjid tu. Depan Masjid Abdullah bin Abbas tu ada kawasan yang dilikungi oleh tembok. Dalamnya ada pokok-pokok. Di situlah tertanamnya jasad 12 orang sahabat yang mati syahid ketika perangan Taif. Jadi bila tak dapat cuba masuk kubu Taif, akhirnya Nabi SAW bawa para sahabat balik. Bersinggah di Ja'ranah, duduk di Ja'ranah. Nabi berniat umrah. Sebelum tu Nabi bahagikan harta rampasan perang. Nabi bagi kepada, banyak yang dapat daripada harta ni adalah orang Mekah. Orang Mekah, orang yang baru masuk Islam, banyak dapat harta rampasan peperangan yang dapat di Hunain. Sehingga Safwan bin Umayyah, Nabi panggil dia, Nabi bawa dia dan tengok, nampak tak kambing semua ni? Nampak kambing semua ni? Semua ni milik kamu. Dan tunjuk pada Safwan. Safwan terkejut. Semua kambing tu dapat pada dia. Bukan semua kambing atau ghanimah lah. Maksudnya Nabi, kambing yang banyak Nabi tunjuk tu semua jadi milik dia. Nabi bagi pada dia. Akhirnya dia pun masuk Islam. Dan banyak lagi dia berikan kepada orang yang baru masuk Islam. Hingga akhirnya Allah Muhammad, Ansar ni macam tak puas hati lah. Macam mana banyak harta ghanimah ni dapat kepada orang Mekah. Sedangkan pedang kita ni masih menitis darah orang Mekah. Maksudnya patutnya diberikan pada Ansar lah. Kita baru saja perang dengan orang Mekah. Kan Fatu Mekah.
Tiba-tiba harta ghanimah banyak diberikan kepada orang Mekah daripada kita. Tak puas hati. Maka Nabi SAW panggil Ansar datang berjumpa. Ni pemimpin ni dia kena buat sesi dua hala lah. Panggil Ansar. Jadi Nabi tanya, betulkah benda yang sampai berita kepada aku ni? Wahai Ansar, bukankah kamu dulunya dalam kesesatan, lalu Allah Ta'ala bagi hidayah dengan sebab aku? Bukankah dulu kamunya miskin, tidak ada harta, lalu Allah Ta'ala bagi kekayaan dengan sebab aku? Aku bagi harta tersebut kepada mereka orang Mekah ni untuk menjinakkan hati mereka. Adapun kamu ni, aku yakin dengan keimanan kamu. Aku tinggalkan kamu dengan iman kamu. Adakah kamu suka mereka itu bawa dunia balik kepada kampung mereka? Mana habis kamu suka? Mereka bawa dunia tersebut, harta-harta tersebut ke kampung mereka, sedangkan kamu bawa aku balik ke kampung kamu. Kalau tidak kerana hijrah, aku pasti menjadi orang Ansar. Kalau tidak Allah Ta'ala takdirkan aku perlu hijrah, pasti Allah Ta'ala aku pilih. Allah Ta'ala pilih aku daripada kalangan orang Ansar sendiri. Kalaulah Ansar tu melalui satu laluan, satu lembah, dan manusia lain, bangsa lain, lalu lembah yang lain, pasti aku ikut laluan yang dilalui oleh Ansar. Allahumma ramil Ansar wa abna'al Ansar. Ya Allah, rahmatilah Ansar dan cucu keturunan Ansar. Berdengar perkataan tersebut, orang Ansar ni menyesal. Orang Madinah ni menyesal. Sebab mereka tak puas hati dengan pembahagian Nabi SAW. Mereka menyesal. Mereka menangis, Ya Allah, wahai Rasulullah, kami redha. Kisman wa hadzan. Kami redha pembahagian kamu tersebut. Kami redha apa yang diberikan kepada kami. Suka mereka. Dalam keadaan mereka menangis, mereka dapat doa Nabi SAW. Nabi doa, Allahumma irhamil Ansar wa abna'al Ansar. Ya Allah, rahmatilah Ansar dan anak-anak Ansar. Jadi barulah mereka tahu bahawasanya Rasulullah ni nak balik ke Madinah. Mereka tak menyangka, mereka ingatkan bila dah dibuka kota Mekah ni, Nabi nak balik duduk dekat tempat kediaman Nabi lah. Tempat asal Nabi, tanah tumpah darah Nabi Mekah kan. Kota Mekah, Nabi berasal daripada kota Mekah. Mesti Nabi nak duduk di kota Mekah. Tiba-tiba Nabi kata Nabi nak duduk bersama dengan Ansar di Madinah. Sukanya hati orang Madinah ketika itu. Jadi itulah yang berlaku di Ji'ranah. Pembahagian harta ghanimah yang dapat di Hunain. Lalu Nabi pun buat umrah. Niat umrah, Nabi masuk kota Mekah, Nabi ihram di Ji'ranah. Nabi masuk ke Mekah buat umrah dan Nabi patah balik duduk di Ji'ranah. Istiqraruhu. Tu Nabi tetap di Ji'ranah berapa hari? 13 hari. 13 hari Nabi berada di Ji'ranah, bermukim di Ji'ranah, barulah Nabi balik ke kota Madinah Al-Munawwarah. Boleh. Sebab itulah berlaku perdebatan lah antara ahli ilmu ni. Kalau kita ikutkan, kalau orang yang nak buat niat nak melaksanakan umrah, maka bila dia melintasi miqat, dia kena niat ihram, kena pakai pakaian ihram. Di Nabi daripada Taif, sepatutnya Nabi berniat ihram di mana? Di Qanu Manazil, miqat yang jauh tu. Mana boleh lintas Qanu Manazil, kena niat di Ji'ranah. Sepatutnya begitu kan? Ya, begitulah hukumnya. Contoh kita datang daripada Malaysia, bila kita niat nak melaksanakan umrah, kita kena niat sebelum melintasi Qanu Manazil. Tak boleh kita teruskan perjalanan tanpa berniat ihram, tanpa tukar pakaian ihram. Sampai di Mekah kita pun pergi ke Tan'im untuk berniat ihram, kemudian kita buat umrah. Tak boleh. Sebab kita daripada tempat yang jauh. Begitu Nabi daripada tempat yang jauh, daripada Mekah, lebih 2 mahalah daripada Taif. Kalau Nabi berniat nak buat umrah, Nabi perlu ihram di Qanu Manazil. Bukannya berniat di Ji'ranah. Jadi, kenapa Nabi berniat ihram di Ji'ranah? Kenapa masih tidak melintasi Qanu Manazil tu? Kerana dia ada pengecualian dia. Kalau orang tu pada mulanya tak niat untuk melaksanakan umrah, tidak ada niat apa-apa, tiba-tiba terlintas untuk buat umrah, maka dia boleh niat di kawasan terdekat di luar tanah haram, di Ji'ranah contohnya. Contohnya kita datang ke Mekah dalam keadaan tak mahu pun buat umrah. Kita datang memang nak bisnes mata-mata. Tak niat langsung nak buat umrah. Kita jumpa kawan kita di Mekah. Buat bisnes, selesai bisnes.
Dia marilah nak balik dah ni. Dia mari rasa, ruginya aku datang dah Mekah dah, takkan tak buat umrah. Baru terlintas nak buat umrah, ketika itu perlu tak kita pergi berniat di Qadar Manazil? Tak perlulah. Kita hanya pergi berniat di mana? Di Tan'im saja. Di luar tanah haram, mana-mana tempat, di Tan'im ke Hudaibiyah ke. Luar tanah haram, niat masuk balik, buat umrah. Di sini begitu juga. Nabi SAW pada mulanya masuk daripada Taif ni, melintasi Qadar Manazil tanpa niat nak buat umrah. Bila sampai di Ji'ranah, bila bahagikan harta dan sebagainya, Nabi pun terfikir untuk buat umrah. Sebab tu Nabi ihram terus di Ji'ranah. Nabi pun pergi melaksanakan umrah. Selesai umrah, Nabi patah balik duduk di Ji'ranah. Berapa hari Nabi istiqrar di Ji'ranah? 13 hari. Barulah Nabi balik ke Madinah Al-Munawwarah. Wa bintuhu Zainab matat summa maulidu Ibrahim fiha hatma. Wa wahabat naubatah li Aisyah saudatu madamat zamanan Aisyah. Kita berhenti situ dululah insya-Allah. Kita pun dah 9.46. Tak apalah, nanti kita sambung lagi. Mungkin tak sempat nak khatam esok ni. Sebab kita baca sikit saja. Kalau ikut sepatutnya kita baca 10 rangkap. Tak apalah, nanti 84 ni kita sambung. Kelas dan seterusnya insya-Allah. Jadi kita dapat segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Ada soalan tak? Tak ada. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama.